Hai semua, saya Cikgu Tang. Hari ini Cikgu akan membincangkan tentang tajuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Apakah itu perusahaan kecil dan sederhana? PKS ditakrifkan di Malaysia sebagai perusahaan yang mempunyai nilai jualan tahunan yang tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa yang tidak melebihi 200 orang. PKS di Malaysia boleh dikategorikan dalam 3 kategori, iaitu mikro, kecil dan sederhana. Tarif PKS adalah berasaskan kepada jumlah hasil jualan dan jumlah pekerja sepenuh masa. Kategorinya iaitu dari segi kecil, iaitu sektor pembuatan. Jualan tahunan adalah daripada 300,000 hingga kurang daripada RM15 juta atau daripada 5 hingga kurang daripada 75 pekerja. Dari sektor perkhidmatan dan sektor lain pula, jualan tahunan adalah daripada RM300,000 hingga kurang daripada RM3 juta atau daripada 5 hingga kurang daripada 30 pekerja. Dalam kategori sederhana pula, dalam sektor pembuatan, jualan tahunan adalah daripada RM15 juta hingga tidak melebihi RM50 juta atau daripada 75 hingga tidak melebihi 200 pekerja. Dari sektor perkhidmatan dan sektor lain pula, jualan tahunan daripada RM3 juta hingga tidak melebihi RM20 juta atau daripada 30 hingga tidak melebihi 75 pekerja. Sumber ini adalah daripada SME Corp. Seterusnya, kita akan lihat ciri-ciri perusahaan kecil dan sederhana. Yang pertama, jenis keluaran. Jenis keluaran PKS boleh dibahagikan kepada 2 jenis yang utama, iaitu barang pengguna serta barang berupa alat ganti dan komponen. Barang pengguna dihasilkan untuk memenuhi keperluan harian. Contohnya, industri makanan, industri tekstil, industri perabot dan industri kraftangan. Barang berupa alat gantian dan komponen dihasilkan untuk menyokong industri besar seperti kusyen kereta, nut, skru, magnet dan sebagainya. Ciri yang kedua, organisasi. Organisasi PKS lebih mudah, berskala kecil, kurang birokratik dan kurang formal. Biasanya, seorang pegawai atau pekerja terpaksa menjalankan berbagai-bagai fungsi kerana skop bekerja yang kecil. Bagi PKS yang bersaiz sederhana, organisasinya lebih kompleks dan pengkhususan kerja diamalkan. Ciri yang ketiga, modal. Kebanyakan PKS terdiri daripada syarikat sendirian berhad, perkongsian atau milikan tunggal yang bermodal kecil atau sederhana.
PKS seringkali menghadapi kekurangan modal kerana kesukaran untuk mendapatkan pinjaman dari institusi kewangan. Sebahagian besar modal disumbangkan oleh rakan kongsi, dipinjam daripada ahli keluarga atau saudara mara atau daripada tabungan sendiri. Ciri yang keempat iaitu lokasi. PKS biasanya terdapat di kawasan perindustrian yang murah, di pinggir bandar, di bandar kecil, di desa dan ada kalanya di rumah sendiri. Ciri yang kelima iaitu pekerja. Kebanyakan pekerja mempunyai pendidikan formal yang rendah dan kurang didedahkan melalui kursus dan latihan. Pekerja sering bertukar ganti kerana faktor gaji yang murah. Ciri yang keenam iaitu teknologi pengeluaran. Kebanyakan PKS menggunakan peralatan dan mesin yang ringkas dan berfungsi secara mekanikal. Teknik pengeluaran PKS pula lebih tertumpu pada kaedah intensif buruh, iaitu penggunaan tenaga buruh yang banyak dalam pengeluaran. Secara ringkasnya, kita lihat dari segi jadual ini, ciri-ciri perusahaan kecil dan sederhana. Jenis keluarannya iaitu jenis keluaran terdiri daripada barang pengguna serta barang berupa alat ganti dan komponen untuk menyokong industri besar. Dari segi ciri yang kedua, organisasi, iaitu ia adalah lebih mudah, berskala kecil, kurang birokratik dan kurang formal. Ciri yang ketiga iaitu modal. Ia adalah bermodal kecil atau sederhana. Dari segi ciri lokasinya, ia terdapat di kawasan perindustrian yang murah, di pinggir bandar, di bandar kecil, di desa dan ada kalanya di rumah sendiri. Untuk ciri pekerja pula, biasanya mereka adalah berpendidikan formal yang rendah dan kurang didedahkan dengan kursus dan latihan. Untuk ciri teknologi pengeluaran, mereka menggunakan peralatan dan mesin yang ringkas dan ia berfungsi secara mekanikal serta kaedah intensif buruh. Seterusnya, kita akan lihat dari segi sumbangan PKS terhadap ekonomi. Yang pertama, meningkatkan keluaran negara. PKS memberi sumbangan yang besar kepada perkembangan ekonomi negara dan keluaran dalam negeri kasar, KDNK. PKS terus berdaya tahan dan berjaya mencatat pertumbuhan KDNK yang relatif tinggi. PKS mengalami pertumbuhan yang menggalakkan dengan kadar pertumbuhan purata tahunannya melebihi purata KDNK keseluruhan. Sumbangan PKS kepada KDNK juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kedua, menambah guna tenaga, iaitu membuka peluang pekerjaan. Sumbangan PKS terhadap jumlah guna tenaga sentiasa meningkat. Guna tenaga yang diwujudkan oleh PKS terdiri daripada pekerjaan secara sendiri, pemilik perniagaan yang bekerja sendiri, rakan niaga yang aktif, dan ahli keluarga yang bekerja tanpa bayaran gaji, serta pekerjaan sepenuh masa dan sambilan. PKS berupaya membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang ramai.
PKS mampu menyerap tenaga buruh yang banyak akibat penggunaan teknik pengeluaran yang memerlukan buruh yang banyak, intensif buruh. Dengan ini, PKS dapat mengurangkan masalah pengangguran dalam negara. Sumbangan yang ketiga, meningkatkan ekspor negara. PKS bukan sahaja mengeluarkan produk untuk memenuhi permintaan dalam negeri, tetapi juga mendapat sambutan yang menggalakkan dari luar negara. Bahagian PKS daripada jumlah ekspor semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ekspor keluaran PKS menyebabkan pengaliran masuk mata wang asing ke dalam negara dan imbangan dagangan semakin baik. Sumbangan yang keempat, mengurangkan pergantungan import barang pengguna. PKS mampu memajukan industri penggantian import. Hal ini demikian kerana PKS dapat mengeluarkan pelbagai jenis barang yang dahulunya tidak dihasilkan di dalam negara dan perlu diimport dari luar negara. Tambahan pula, PKS tempatan mampu menghasilkan keluaran yang mempunyai kualiti yang hampir atau sama dengan keluaran luar negara pada harga yang lebih rendah, maka rakyat tempatan sudi membeli dan menerima barang buatan PKS tempatan. Keadaan ini dapat mengurangkan import negara, terutamanya barang pengguna dan barang berupa alat ganti. Kesannya, pengaliran mata wang ke luar negara dapat dikurangkan dan imbangan dagangan semakin bertambah baik. Seterusnya, kita akan sambung dengan tajuk masalah yang dihadapi dalam perusahaan kecil dan sederhana. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi, antaranya masalah kekurangan modal perniagaan dan sumber kewangan. Kedua, masalah pemasaran. Yang ketiga, masalah lokasi. Yang keempat, tahap penggunaan teknologi yang rendah. Kelima, kekurangan kepakaran dan tenaga buruh mahir. Seterusnya, kekurangan bekalan bahan mentah. Masalah hubungan jalin dengan perusahaan besar dan masalah pengurusan. Baik, kita akan lihat satu persatu masalah yang dihadapi dalam perusahaan kecil dan sederhana. Masalah kekurangan modal, perniagaan dan sumber kewangan. PKS terdiri daripada usahawan yang berskala kecil dan kekurangan modal. Kesukaran mendapatkan modal dan kredit dari institusi kewangan merupakan faktor yang menghalang perkembangan PKS. Sebahagian besar modal PKS disumbangkan oleh pengusaha sendiri serta pinjaman daripada sahabat dan saudara mara. Kebanyakan institusi kewangan enggan memberikan kredit kepada pengusaha PKS atas sebab yang berikut. Tiada cagaran yang munasabah atau penjamin yang sesuai. Faedah yang boleh dicaj oleh bank dihadkan oleh bank pusat pada paras yang rendah. Kos pentadbiran yang tinggi untuk memproses pinjaman kecil-kecilan. Pengusaha PKS tidak mempunyai rancangan perniagaan yang rapi dan meyakinkan. Status kewangan PKS diragui oleh bank. Amalan jualan secara kredit yang tidak terkawal. Selain itu,
PKS juga menghadapi masalah kecairan kerana mereka menemui kesukaran untuk membeli barang niaga secara kredit daripada pembekal. Sebaliknya, PKS terpaksa menjual barang secara kredit kepada pelanggannya. Kita teruskan dengan yang kedua, masalah pemasaran. Kebanyakan PKS masih bergantung pada pasaran domestik untuk menyerap keluaran dan tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang telah menguasai pasaran. Pasaran domestik yang kecil dan kurang promosi merupakan penghalang kepada perkembangan PKS. PKS juga tidak mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam bidang pemasaran dan tidak pula mampu mengadakan promosi bagi meluaskan pasarannya. Masalah pemasaran PKS dikaitkan dengan masalah persaingan sengit yang timbul dalam suatu industri. Contohnya, industri makanan dan minuman dimonopoli oleh syarikat-syarikat besar dari negara luar. Oleh sebab masalah kekurangan modal, peniaga-peniaga kecil terpaksa menjalankan kerja-kerja pemasaran secara sendiri. Maka hal ini mengakibatkan sistem rantaian saluran pemasaran yang tidak cekap timbul dan seterusnya menghalang perkembangan PKS. Selain itu, pengusaha PKS baharu juga menghadapi persaingan harga dengan peniaga-peniaga lain. Masalah yang ketiga iaitu masalah lokasi. Masalah lokasi yang tidak strategik merupakan masalah kepada PKS. Terdapat lokasi PKS yang terletak di kawasan tanah yang tidak sah, tidak sesuai dan di tempat yang bukan diperuntukkan untuk perusahaan seperti di tempat kediaman, tempat perniagaan, malahan di tanah haram. Bangunan kedai atau kediaman kadang-kadang diubah suai untuk dijadikan bengkel PKS. Ini menimbulkan sungutan dan aduan daripada masyarakat persekitaran. Terdapat PKS yang mempunyai tapak kilang sendiri tetapi tidak mempunyai ruang yang mencukupi untuk pembesaran. Masalah mendapatkan tempat atau lokasi yang strategik menjadi punca utama prestasi perniagaan mereka kurang menggalakkan. Masalah yang keempat, tahap penggunaan teknologi yang rendah. Kebanyakan PKS menggunakan peralatan dan mesin yang ringkas dan berfungsi secara mekanikal kerana menghadapi masalah kekurangan modal. Teknik pengeluaran PKS pula lebih tertumpu pada kaedah intensif buruh, iaitu penggunaan tenaga buruh yang banyak dalam pengeluaran menyebabkan daya pengeluaran yang rendah. Selain itu, pekerja yang diupah pula kebanyakannya merupakan buruh kurang mahir dan tidak pandai mengendalikan mesin yang canggih kerana taraf pendidikan yang rendah dan kurang latihan. Keadaan tersebut menyebabkan produktiviti dalam PKS adalah rendah dan barang yang dikeluarkan kurang berkualiti. Kelima, kekurangan kepakaran dan kekurangan tenaga buruh mahir. Kekurangan tenaga buruh mahir merupakan punca utama yang menyebabkan produktiviti PKS rendah. PKS terpaksa mengambil pekerja yang kurang mahir dan kurang produktif atas sebab yang berikut. Pertama, tidak mampu menawarkan gaji dan syarat perkhidmatan yang baik. Kedua, tidak mampu mengadakan skim latihan pekerja yang lengkap. Ketiga,
menghadapi persaingan daripada firma besar yang menawarkan syarat pekerjaan yang lebih baik. Taraf kemahiran dan produktiviti yang rendah dalam kalangan pekerja secara langsung menjejaskan mutu hasil keluaran dan prestasi PKS. Seterusnya, yang keenam, kekurangan bekalan bahan mentah. PKS menghadapi kekurangan bahan mentah disebabkan oleh perkara yang berikut. Pertama, terpaksa bersaing dengan industri yang lain yang menggunakan bahan mentah yang sama dan membeli pada harga yang tinggi kerana melalui orang tengah. Kedua, belian dalam kuantiti yang kecil dan kurang dilayani oleh pembekal kerana tidak mampu membeli secara buka, tidak mampu membayar dengan harga yang tinggi dan tidak mendapat tempoh kredit yang lebih panjang. Keempat, kekurangan modal dan ruang stor yang kecil menyebabkan usahawan tidak dapat menyimpan stok yang mencukupi. Keadaan tersebut menyebabkan bekalan bahan sering terputus sehingga menjejaskan proses pengeluaran. Selain itu, harga bahan mentah yang tidak menentu pula menyukarkan pengusaha untuk menganggarkan kos pengeluaran dan menentukan masa yang paling baik untuk membeli bahan mentah. Masalah yang ketujuh, masalah hubung jalin dengan perusahaan besar. Kebanyakan PKS berhubung jalin dengan perusahaan besar dan berfungsi sebagai pelengkap dan penyokong kepada perusahaan besar. Namun begitu, ramai PKS tidak dapat memberikan sokongan yang kukuh kepada perusahaan besar kerana masalah keluaran yang kurang bermutu. Lewat dalam memenuhi pesanan, reka bentuk yang kurang sesuai dan sebagainya. Hal ini menyebabkan sesetengah perusahaan berat lebih gemar untuk mendapatkan bekalan komponen daripada perusahaan berat yang lain atau menghasilkan melalui anak syarikat yang ditubuhkan. Masalah yang ke-8, masalah pengurusan. Masalah pengurusan yang kurang cekap merupakan masalah yang dihadapi oleh PKS. Pengurusan PKS masih lembab dan kurang mantap. Majoriti pengusaha PKS hanya mempunyai taraf pendidikan yang rendah dan kurang mengamalkan prinsip pengurusan moden secara profesional. Kaedah pengurusan yang diamalkan lebih berdasarkan pengalaman dan diwarisi turun-temurun yang kurang menampakkan inovasi dan pembaharuan. Hal ini menyebabkan pengurusan dan pentadbiran PKS dalam operasi harian kurang cekap dan kurang berkesan. Seterusnya, kita akan sambung dengan tajuk peranan kerajaan. Program pembangunan PKS yang dijalankan oleh kerajaan antaranya seperti program rantaian industri, program infrastruktur, program pembangunan dan perolehan teknologi, program pembangunan pemasaran, program peningkatan kemahiran. Baik, kita lihat program pembangunan PKS. Kerajaan Malaysia telah memberi keutamaan untuk membangunkan usahawan-usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam pelbagai bidang yang mempunyai daya saing yang tinggi ke arah pengekalan pertumbuhan ekonomi negara.
PKS adalah penting dalam proses perkembangan ekonomi dan berperanan penting dalam rangkaian pengeluaran negara. PKS membentuk lebih kurang 97% daripada jumlah perusahaan perniagaan di Malaysia. Sektor PKS yang berdaya maju adalah penting dalam usaha negara ke arah memperluas sumber pertumbuhan dan mengekalkan momentumnya. Program yang kedua, Program Rantaian Industri ILP. Program Rantaian Industri bertujuan untuk menggalakkan penyertaan PKS sebagai pembekal yang berwibawa dan berdaya saing bagi membekalkan peralatan dan komponen atau perkhidmatan kepada syarikat besar dan syarikat multinasional. Program ini dapat merapatkan hubung jalin dan saling membantu antara PKS dengan syarikat besar dan multinasional. Program pembangunan vendor diperkenalkan untuk menjadikan PKS sebagai pengeluar komponen penting kepada industri besar, khususnya dalam sektor semikonduktor dan elektronik, komputer, peralatan, kabel, pengangkutan mesin, aero angkasa dan aksesori mesin. Dalam program ini, perusahaan besar bertindak sebagai anchor yang mendapat bekalan komponen secara berterusan daripada PKS, manakala PKS pula bertindak sebagai vendor yang mendapat pasaran tetap daripada perusahaan besar untuk memasarkan keluaran mereka. Seterusnya, program infrastruktur. Infrastruktur merujuk kepada kemudahan dan perkhidmatan asas seperti bekalan air, elektrik, perkhidmatan telefon, pos dan internet, jalan raya dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan tersebut disediakan oleh kerajaan. Program ini bertujuan untuk menyediakan prasarana yang baik dan tapak kilang yang sesuai untuk PKS. Usaha sama dilakukan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) dan Malaysia Industrial Estate Sendirian Berhad (MIEL) untuk menyediakan kawasan perindustrian bagi PKS di negeri masing-masing. Objektif program ini adalah seperti yang berikut. A. Merancang, menilai dan mengkaji semula dasar-dasar mengenai jalan raya, rel, lapangan terbang, pelabuhan dan kemudahan-kemudahan awam yang memberikan sokongan kepada sektor-sektor lain bagi mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomi. B. Memastikan perkhidmatan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan-kemudahan awam mencukupi, efisien dan keberkesanan kos serta dapat disediakan secara kompetitif. C. Memastikan peruntukan yang mencukupi disediakan selaras dengan keutamaan sektor dan memastikan agensi-agensi yang berkaitan mempunyai kebolehan serta keupayaan yang diperlukan untuk melaksanakan program pembangunan. D. Mengawasi dan menyelaras pelaksanaan rancangan-rancangan atau projek agar dapat dilaksanakan dan disiapkan seperti yang dirancang. Program yang seterusnya, program pembangunan dan perolehan teknologi. Bagi menghadapi cabaran globalisasi dan persaingan yang semakin sengit, keutamaan yang tinggi telah diberikan oleh kerajaan bagi memperkukuh keupayaan teknologi dan kapasiti PKS.
Tumpuan beberapa strategi adalah terhadap perolehan teknologi yang dapat menggerakkan PKS dalam rantaian dalam sektor perkilangan, pertanian dan sektor perkhidmatan. Untuk memudahkan dan membantu PKS menggunakan teknologi yang lebih baik dalam operasi mereka, kerajaan menyediakan program bantuan kewangan dan bukan kewangan dalam bidang yang berikut, iaitu penggunaan dan penerapan teknologi serta perbaikan proses keseluruhan melalui penggunaan peralatan yang khusus untuk sistem dan proses perniagaan yang efisien. Bantuan kewangan yang ditawarkan adalah dalam bentuk geran, insentif dan pinjaman mudah, manakala bantuan bukan kewangan merangkumi menyediakan latihan hingga kepada sokongan R&D. Geran untuk pembaikan produk dan proses ditawarkan kepada PKS untuk memperbaik dan meningkatkan produk, reka bentuk produk dan proses yang sedia ada. Pinjaman mudah untuk penerapan ICT pula adalah untuk menggalakkan PKS meningkatkan perniagaan mereka dengan menggunakan ICT dalam proses dan operasi mereka. Melalui tabung perolehan teknologi TAF, syarikat diberi geran separa sebanyak 70% daripada kos teknologi atau RM2 juta yang mana lebih rendah untuk melabur dalam teknologi moden dan efisien untuk pembaikan proses atau pembangunan produk. Kerajaan juga menawarkan skim geran penyelidikan dan pembangunan industri dan skim geran penyelidikan dan pembangunan MSc Malaysia untuk menggalakkan industri supaya lebih inovatif dalam R&D, menggalakkan pengkomersialan hasil R&D dan menggalakkan kerjasama antara sektor swasta, sektor awam dan universiti tempatan serta institut penyelidikan. Program inkubasi teknologi yang dibangunkan oleh SIRIM bertujuan untuk menggalakkan pembangunan pengilang PKS yang baharu berasaskan teknologi dan kepakaran yang terdapat di SIRIM. Di bawah program ini, pengilang dapat akses kepada bantuan teknikal mengenai teknologi, khidmat nasihat pembangunan perniagaan dan juga geran. Program pembangunan usahawan tekno pula berperanan sebagai pemangkin dan pembimbing untuk membangunkan sekelompok PKS ICT yang berdaya saing dengan menawarkan bantuan untuk memudahkan pertumbuhan PKS ICT menjadi syarikat MSc bertaraf global. Program yang seterusnya, program pembangunan pemasaran. Kebanyakan pengusaha PKS di Malaysia masih baru dalam perusahaan pembuatan dan pengeluaran. Oleh itu, program pembangunan pemasaran harus dilakukan untuk membantu PKS meluaskan pasaran domestik dan global. Pelbagai aktiviti di bawah program pemasaran dan promosi dilaksanakan seperti expo, pameran, karnival jualan, lawatan perniagaan, terbitan majalah, risalah dan portal internet. Program ini dapat membantu usahawan PKS yang terlibat dalam pengeluaran pelbagai jenis produk meneroka dan merebut peluang pasaran, melebarkan saiz pasaran sedia ada serta meningkatkan daya saing dalam pasaran terbuka. Antara agensi kerajaan yang membantu PKS dari segi pemasaran A. Majlis Amanah Rakyat MARA yang memberi latihan dalam aspek pengurusan perniagaan dan pemasaran. B.
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), memberi latihan tentang pemasaran barang pertanian dan makanan. C. Pusat Perdagangan Ekspor Malaysia (Maxpo) yang membantu PKS menembusi pasaran dunia dengan mengadakan misi dan ekspo perdagangan dan pelbagai jenis bantuan ekspor. D. Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDAC) memberi latihan tentang pengurusan jualan dan pemasaran. E. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRIC) yang bertujuan membantu PKS mencari peluang pasaran dan mempromosikan keluaran mereka di pasaran luar negara. Program yang terakhir iaitu program peningkatan kemahiran. Apakah tujuan program peningkatan kemahiran? Program peningkatan kemahiran bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan pekerja PKS pada peringkat teknikal dan pengurusan, terutamanya dalam bidang kritikal seperti elektrik dan elektronik, teknologi maklumat, reka bentuk industri dan kejuruteraan. Peningkatan kemahiran dan latihan semula adalah penting untuk meningkatkan kualiti tenaga kerja, meningkatkan kecekapan PKS dan menyesuaikan diri dengan persekitaran perniagaan yang dinamik. Objektif program tersebut adalah seperti yang berikut. A. Untuk meningkatkan pengetahuan pemilik PKS dalam perniagaan pengurusan. B. Untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan pekerja PKS. Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC), MARA, MEDAC dan Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp Malaysia) merupakan antara agensi kerajaan yang memainkan peranan penting untuk membantu pekerja dan pengusaha PKS untuk meningkatkan kemahiran melalui latihan dan seminar dan bimbingan kerja dalam aspek pengurusan, teknikal, teknologi pengeluaran dan sebagainya. Seterusnya, agensi kerajaan yang membantu PKS serta peranannya. Pertama, SME Bank. Apakah peranan SME Bank? Yang pertama, ia menawarkan pembiayaan kewangan kepada pengusaha PKS. Kedua, menawarkan program pembangunan perniagaan kepada PKS. Yang ketiga, menjalinkan kerjasama dengan agensi dengan menyediakan perkhidmatan yang menyeluruh. Kedua, Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana SMIDEC ataupun lebih dikenali sebagai SME Corp Malaysia. Apakah peranan SME Corp Malaysia ini? Iaitu yang pertama, menyelaraskan dasar-dasar dan program PKS. Kedua, sebagai pusat setempat bagi khidmat nasihat dan maklumat. Ketiga, menguruskan data, menyebarkan maklumat dan membuat kajian yang berkaitan dengan PKS. Yang keempat, menyediakan sokongan perniagaan kepada PKS. Dan yang kelima, menjadi sekretariat kepada Majlis Pembangunan. Di sini dapat dilihat bahawa antaranya yang pertama, SME Corp telah menyeraskan dasar-dasar dan program. Sebab ia adalah sebagai sumber rujukan kepada agensi kerajaan bagi isu yang berkaitan dengan PKS,
memantau dan menilai keberkesanan polisi dan program pembangunan PKS, merumus polisi PKS sebagai bagi semua sektor ekonomi. Yang kedua, sebagai sokongan perniagaan kepada PKS. Ia membangunkan PKS yang berdaya saing melalui program pembangunan, keupayaan dan bantuan kewangan yang khusus. Ia meningkatkan daya saing PKS dengan menilai PKS melalui kaedah SME Competitive Rating for Enhancements Score, menyediakan sokongan infrastruktur untuk PKS, mewujudkan rantaian antara PKS dengan syarikat besar dan syarikat multinasional. Seterusnya, SME Corp juga bertujuan untuk menguruskan data, menyebarkan maklumat dan membuat kajian berkaitan dengan PKS. Antaranya, data, maklumat dan kajiannya seperti menguruskan pangkalan data PKS kebangsaan, menjalankan kajian terhadap PKS, menerbitkan statistik dan laporan yang berkaitan dengan PKS. Dan ia melaksanakan program-program capaian. SME Corp Malaysia juga bertindak sebagai pusat setempat bagi khidmat nasihat dan maklumat. Antaranya, ia menyediakan khidmat nasihat perniagaan melalui SME Business Centre, menyebarkan maklumat tentang bantuan dan insentif kerajaan sebagai saluran bagi mendapatkan maklum balas yang berkaitan dengan isu-isu PKS, ialah sebagai penghubung bagi organisasi tempatan dan antarabangsa tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan PKS. Peranan yang kelima untuk SME Corp seperti menjadi sekretariat kepada Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan NSDC. Antaranya, ia mencadangkan polisi umum yang berkaitan dengan pembangunan PKS, menyediakan khidmat sokongan dan pentadbiran kepada NSDC dan memastikan keputusan mesyuarat NSDC disalurkan kepada pihak yang berkenaan. Seterusnya, kita lihat pula tentang Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, PKEN. PKEN ialah agensi kerajaan negeri yang membantu kerajaan negeri masing-masing dalam usaha merangsang pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan dengan mengendalikan peluang-peluang perniagaan dalam industri termasuklah PKS yang terdapat di negeri masing-masing. Contohnya, penyediaan tapak perindustrian, tapak perumahan, rumah kedai, gerai dan kompleks beli belah. Seterusnya, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA. Antara peranan FAMA ialah memasarkan produk agro makanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar, memastikan produk pertanian dan industri asas tani tersedia dan boleh diperoleh pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna, menyediakan tapak atau prasarana seperti pasar tani, menyediakan maklumat pemasaran seperti harga barang atau penjenamaan, membantu dalam pemprosesan produk. Kesemua ini adalah merupakan peranan FAMA.
Seterusnya, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MADI. Antaranya, peranan MADI adalah seperti membantu untuk membuat penyelidikan, untuk membantu pengeluaran, penggunaan, dan pemprosesan PKS. Kedua, berkhidmat sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran maklumat dan khidmat nasihat. Ketiga, menyediakan perkhidmatan kepakaran dalam bidang makanan dan industri makanan. Yang keempat, menyediakan pelbagai jenis latihan untuk memajukan industri makanan dan pertanian serta industri asas tani. Ini adalah merupakan peranan MADI. Sekian sahaja untuk video pada kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tang. Kita akan berjumpa dalam video akan datang. Terima kasih. Bye-bye.